أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang yang bukan dari kalangan kamu menjadi orang dalam yang dipercayai. Mereka tidak akan berhenti-henti berusaha mendapatkan bencana kepada kamu. Mereka sukakan apa yang menyusahkan kamu. Telah pun nyata tanda kebencian mereka pada pertuturan mulutnya, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sesungguhnya telah kami jelaskan kepada kamu keterangan-keterangan itu, jika kamu mahu memahaminya. Awaslah, kamu ini adalah orang-orang yang melanggar larangan. Kamu sahajalah yang suka dan percayakan mereka, sedang mereka tidak suka kepada kamu. Kamu juga beriman kepada segala kitab Allah, sedang mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Dan apabila mereka bertemu dengan kamu, mereka berkata, kami beriman. Tetapi apabila mereka berkumpul sesama sendiri, mereka menggigit hujung jari kerana geram marah kepada kamu. Katakanlah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, matilah kamu dengan kemarahan kamu itu. Sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui akan segala isi hati yang ada di dalam dada. Kalau kamu beroleh kebaikan, yakni kemakmuran dan kemenangan, maka yang demikian menyakitkan hati mereka. Dan jika kamu ditimpa bencana, mereka bergembira dengannya. Dan jika kamu sabar dan bertakwa, maka tipu daya mereka tidak akan membahayakan kamu sedikit pun. Sesungguhnya Allah meliputi pengetahuannya akan apa yang mereka lakukan. Setelah kita baca dalam ayat yang terdahulu berkenaan dengan golongan ahli kitab yang menentang Islam secara terbuka, dan ada di kalangan mereka yang baik seperti Abdullah bin Salam yang beriman dan masuk Islam, seterusnya Allah Subhanahu wa taala memberi semangat kepada orang-orang yang beriman. Jangan takut dengan kekayaan harta benda yang banyak pada musuh-musuh Islam itu. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang yang beriman di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menjadi pengajaran kepada orang yang beriman sehingga hari kiamat, supaya jangan mengambil orang-orang kafir menjadi orang dalam, menjadi rakan yang rapat di dalam menjalankan urusan mereka. Ayat ini berhubung dengan golongan ahli kitab yang ada di Madinah, dan terdapat
di kalangan orang-orang Ansar, Aus dan Khazraj, di kalangan kabilah di Madinah yang mempunyai hubungan yang lama dengan orang-orang Yahudi ahli kitab ini. Hubungan yang sangat baik. Apabila mereka sudah masuk Islam, tetapi golongan ahli kitab ini tak masuk Islam. Namun demikian mereka terus berkawan baik. Dan ada di antara mereka yang memberi kepercayaan kepada orang-orang Yahudi yang dianggap kawan baik ini. Padahal mereka mempunyai sikap hasad dengki yang sangat buruk terhadap agama Islam, terhadap Nabi SAW dan terhadap umat Islam. Setengah ulama tafsir mengaitkan juga ayat ini dengan golongan munafiqin yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia itulah seorang pemimpin Madinah yang berpura-pura masuk Islam, padahal dia tidak masuk Islam. Dia menjadi musuh dalam selimut, duri dalam daging, menjadi musuh di dalam masyarakat Islam. Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan kepada orang-orang yang beriman supaya jangan mengambil orang-orang yang bukan dari kalangan kamu, orang-orang yang beriman, yang diberi kepercayaan di dalam perkara umat Islam. Ayat ini menjadi dalil kepada setengah kalangan, kepada sebahagian ulama yang mengatakan tidak boleh sekali-kali memberi tempat kepada orang-orang yang bukan Islam di dalam pemerintahan. Namun demikian, ada juga ulama yang membenarkan memberi tempat kepada orang yang bukan Islam di dalam pemerintahan dan masyarakat Islam, berpandukan kepada ayat yang lain. Di antaranya ialah ayat yang disebut dalam surah Al-Mumtahanah, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah Ta'ala tidak melarang kamu mengadakan hubungan dengan orang-orang kafir yang tidak bermusuh dengan kamu, yang tidak memerangi kamu dalam perkara agama kamu, dan tidak menghalau kamu dari negeri kamu, bahawa kamu berbuat baik kepada mereka. Maka terdapat dua golongan di kalangan ulama, ulama mazhab Syafi'i dan mazhab yang lain. Dalam mazhab Syafi'i pun ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, membolehkan kita memberi kedudukan, termasuk menjadi menteri di dalam pemerintahan Islam. Di antaranya ialah Al-Mawardi, Imam Al-Mawardi, dan mereka yang sependapat dengannya. Yang kedua mengatakan tidak boleh memberi tempat kepada orang yang bukan Islam sekali-kali. Di antara yang berpendapat begini ialah Imamul Haramain. Dua-dua ini dalam mazhab Syafi'i belaka. Masing-masing mempunyai hujah dan alasan-alasan yang tersendiri. Mereka yang keras berpegang kepada ayat-ayat yang memberi amaran supaya jangan sekali-kali memberi kepercayaan kepada orang yang bukan Islam. Dan berhujahkan bahawa Nabi SAW apabila diminta oleh seorang musyrik untuk membantunya dalam satu peperangan, Nabi mengatakan, aku tidak perlu pertolongan daripada orang musyrik. Mari kali yang kedua, Nabi kata, aku tak perlu bantuan dari orang musyrik. Mari kali yang ketiga, dia mengatakan dia dah masuk Islam. Baru Nabi SAW mengizinkannya. Dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah melarang gubernurnya, pemimpinnya, meletakkan orang yang bukan Islam di tempat yang penting di dalam pemerintahan Islam. Ini hujah mereka yang melarang dengan sekeras-kerasnya. Adapun hujah mereka yang tidak melarang dengan sekeras-kerasnya ialah berpandukan kepada ayat yang dibaca dalam surah Mumtahanah tadi. Allah Ta'ala tidak melarang kita berlaku baik dan berhubung baik dengan orang yang bukan Islam yang tidak memerangi kita dan tidak menghalau kita dari tanah air kita. Dan berdalilkan dengan Nabi SAW mendapat perlindungan daripada Abu Talib ketika di Mekah. Abu Talib belum masuk Islam. Dan Nabi SAW mendapat perlindungan daripada Al-Abbas, pak saudaranya,
dan keluarganya yang lain dalam keadaan mereka tidak Islam. Abu Bakar mendapat himayah, mendapat perlindungan daripada Ibnu Daghina, jiran dan rakannya yang bukan Islam masa di Mekah. Dan Nabi SAW juga ketika berhijrah dari Mekah ke Madinah bersama dengan Abu Bakar menggunakan pemandu seorang musyrik yang bernama Abdullah bin Uraiqid. Dan di antara ini berhujahkan lagi dengan Nabi SAW meminjam senjata daripada seorang pemimpin Mekah dalam peperangan Hunain. Apabila Nabi menawan Mekah, Mekah ditawan dengan berjaya. Banyak penduduk Mekah yang masuk Islam. Ada di antara mereka yang tak masuk Islam. Di antara yang tak masuk Islam itu, Rasulullah tahu di rumah dia ada senjata banyak. Apabila Rasulullah nak berhasrat untuk melancarkan serangan ke atas Bani Saqif, Rasulullah panggil pemimpin yang tidak Islam dari Mekah itu dan mengatakan, nak senjata dia, di rumahmu ada senjata. Ini adalah mukjizat Nabi SAW untuk menyatakan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Nabi Isa tahu barang yang disimpan di rumah, Nabi kita juga diberi oleh Allah Ta'ala dalam keadaan yang tertentu mukjizat, tahu barang yang disimpan dalam rumah pemimpin Mekah itu. Lalu dibawa senjata, tombak, pedang, panah dan lain-lain. Setelah dikumpulkan semuanya, lalu dia berkata kepada Nabi SAW, ini rampas ataupun pinjam? Wahai Muhammad, mu ambil ini rampas ke pinjam? Nabi kata pinjam. Pinjam saja untuk peperangan dengan Bani Saqif. Dan apabila menuju ke Taif, menuju ke Hunain untuk berperang dengan Bani Saqif, pemimpin Mekah yang bukan Islam itu ikut sama dalam peperangan itu. Peperangan Hunain yang terkenal apabila tentera Islam bersama dengan Nabi SAW dikepung di lembah Hunain oleh musuh yang bersembunyi di bukit yang mengelilingi lembah Hunain. Bila diserang dengan panah, maka daripada 10,000, 9,000 lari bertempiaran. 9,000 lebih. Tinggal 100 orang saja bersama dengan Nabi SAW. Dia adalah sahabat-sahabat yang kanan dan keluarganya di kalangan Bani Hashim dan Bani Muttalib yang masuk Islam. Ini tidak lari. Di antara yang tak lari juga ialah pemimpin Mekah yang meminjam senjata tadi. Dia juga tak lari. Apabila dia melihat Abu Sufyan yang baru masuk Islam membuka anak panah nujumnya untuk tengok anak panah nujum dia, Muhammad menang ke Muhammad kalah, Muhammad menang ke Muhammad kalah. Kalau Muhammad menang dia ikut Muhammad, Muhammad kalah nak lari. Lalu pemimpin musyrikin kata kepada Abu Sufyan, wahai Abu Sufyan, aku lebih rela Muhammad dari Mekah menang daripada Bani Saqif, daripada Hawazin yang bukan orang Mekah menang. Ini semangat ta'asub, semangat asabiyah kepada kaum dia, kepada keluarganya. Dia lebih rela Nabi menang, Muhammad menang daripada Hawazin dan Saqif menang. Lalu Abu Sufyan pun tak jadi tengok panah. Dan peperangan itu berakhir dengan kemenangan bagi tentera Islam. Dan pemimpin Mekah itu masuk Islam. Pemimpin Mekah itu masuk Islam akhirnya. Di sini menunjukkan bahawa kadang-kadang mengadakan hubungan dengan orang yang bukan Islam, membolehkan orang yang bukan Islam itu melihat kebaikan yang ada dalam Islam, lalu dia masuk Islam. Melihat keadilan Islam, lalu dia masuk Islam. Ini hikmat kepada mereka yang berpendapat bahawa kita boleh mengadakan kerjasama dan hubungan dengan orang yang bukan Islam. Sehingga Al-Mawardi mengatakan dibolehkan kita melantik orang yang bukan Islam, memegang jawatan-jawatan yang tidak bersifat dasar kepada kerajaan, seperti Wazaratut Tanfiz, menteri yang tidak membuat dasar, dibolehkan melantik orang bukan Islam. Adapun dalam perkara membuat dasar, tak boleh sekali-kali orang bukan Islam, mesti orang Islam. Jadi pendapat ini menjadi perbincangan di kalangan ulama-ulama siasat, ulama-ulama politik Islam. Adakah dia boleh ataupun tak dia boleh? Kalau kita lihat bahawa agama Islam adalah agama yang perlu mengadakan hubungan dengan orang dan menunjukkan kebaikan kepada orang yang bukan Islam.
Bukan sahaja dengan cara perang, bahkan dengan cara mereka melihat sendiri bersama dengan kita. Maka hujah yang mengatakan bahawa kita boleh mengadakan orang yang bukan Islam, yang menunjukkan sikap tak bermusuh dengan kita, maka dibolehkan. Apalagi apabila kita melihat ada tanda-tanda harapan dia masuk Islam. Jadi ayat yang kita baca ini berkait dengan orang yang bukan Islam, yang menunjukkan tanda-tanda permusuhan. Tanda permusuhan. Ada tanda-tanda tak molek. Dalam hal ini kita mesti berhati-hati dengan mereka. Mengikut kaedah. Mengikut kaedah. Bila ada nas yang berlawanan, sekiranya kedua-dua nas boleh dipakai dalam keadaan yang berbeza, maka kita pakai kedua-dua nas ini. Kalau sekiranya kedua-dua nas tak boleh pakai, mesti batal satu daripadanya, maka yang satu daripadanya menasahkan, membatalkan iaitu yang kemudian. Yang kemudian membatalkan yang dahulu. Seperti nas mengatakan Allah itu haram. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya arak, judi, melihat nasib, berhala-berhala yang dipuja, panah-panah yang digunakan untuk melihat nasib, itu semua adalah keji daripada amalan syaitan. Dan di sana ada ayat mengatakan wala taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu menghampiri sembahyang dalam keadaan kamu mabuk. Ayat yang kedua ni menyatakan bahawa tak boleh menghampiri sembahyang bila mabuk. Belum sembahyang, lambat lagi nak sembahyang, dah apa mabuk. Di sini menunjukkan bahawa ayat yang kemudian menasahkan ayat yang dahulu. Nak pakai dua-dua tak boleh. Tak boleh pakai dua-dua, mesti arak diharamkan. Maka nyata ayat yang kemudian mengharamkan arak dengan seluruhnya, maka membatalkan ayat yang dahulu yang mengatakan minum arak kalau jauh lagi sembahyang tak apa, dekat nak sembahyang je tak boleh. Apalagi ayat yang kedua ni dikuatkan oleh dalil daripada nas-nas hadis dan nas-nas daripada para sahabat. Apabila turunnya ayat yang mengharamkan arak itu, para sahabat yang menyimpan arak di rumah bertempayan banyaknya kerana berniaga ataupun yang simpan banyak, bila dengar ayat mengharamkan arak, lalu mereka mencurah arak yang ada dalam tempayan semuanya, sehingga ada lorong Madinah yang mengalir arak kerana banyak arak yang dicurah. Tak timbul mereka kata nanti habis hak ni dulu, nanti habis dalam tempayan ni dulu baru haram. Sayang ke dia, minumlah habis hak ni dulu. Tunggu habis hak ni kita tak minumlah. Tak, sebaik saja turun ayat mengatakan haram, mereka terus membuang arak yang ada di rumah. Tak peduli rugi ke rugi pun tak peduli. Padahal boleh taruh jadi cuka, boleh jadi cuka jadi halal. Tapi mereka tak taruh lagi, mereka curah kerana mereka selalu patuh kepada ayat Al-Quran Al-Karim. Itu sekiranya ada ayat yang membatalkan, ayat yang kemudian membatalkan ayat yang dahulu. Ada ayat yang kita baca ni, kita boleh baca dalam dua keadaan. Dan di sana ada ayat yang membenarkan seorang Islam mempunyai dua ibu bapa yang bukan Islam. Dia berbuat baik kepada dua ibu bapanya yang bukan Islam itu. Cuma tak boleh taat bila suruh makan daging babi. Dia larang sembahyang, tak boleh taat ke dia. Dia suruh semua beraya, tak boleh taat. Tetapi dia lapar kena turun, tarak fikir kena beri, lapar kena beri makanan, sakit kena tolong berubat. Kena buat baik kepada dia. Tetapi tak boleh tunduk sekali-kali dalam perkara yang berkait dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di sini menunjukkan bahawa ayat-ayat yang berbeza ini boleh diamalkan semuanya dalam keadaan yang berbeza. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Wahai orang yang beriman, jangan kamu mengambil orang-orang yang bukan dari kalangan kamu menjadi orang dalam yang dipercayai. Oleh kerana terdapat di kalangan kabilah Arab yang masuk Islam di Madinah ini mempunyai rakan-rakan di kalangan Yahudi. Lalu mereka nak buat baik, nak buat orang dalam, nak cakap juga rahsia berkenaan dengan orang Islam, nak beritahu berkenaan dengan peperangan, rahsia peperangan dan seumpamanya.
Maka Allah menegur mereka, jangan sekali-kali kamu mengambil golongan yang bukan dari kalangan kamu, iaitulah orang-orang Yahudi Madinah yang menunjukkan sikap permusuhan terhadap orang Islam, ataupun orang munafik yang ada tanda-tanda munafiknya. Maka jangan sekali-kali kamu beri kepercayaan kepada mereka. Hal yang seperti ini pun ada berlaku hari ini. Dalam masyarakat kita hari ini, ada orang kafir yang menunjukkan sikap baik dengan orang Islam, dan ada orang kafir yang menunjukkan sikap jahat dengan orang Islam. Yang menunjukkan sikap jahat dengan orang Islam, pemimpin-pemimpin barat hari ini, yang bermusuh macam Amerika, Israel, Britain yang jadi ketua negara dia, menunjukkan sikap bermusuh dengan orang Islam. Maka pemimpin negara orang Islam, OIC, kalau dia ikut Islam sungguh, dia kena jaga-jaga, jangan beri kepercayaan. Namun demikian, di sana ada pemimpin barat yang mengikut fitrah. Fitrah maknanya semula jadi yang bersih, yang benci kepada kezaliman, seperti yang berlaku hari ini. Terdapat di kalangan orang Amerika, orang Jerman, Perancis, Britain yang mengadakan tunjuk perasaan, yang membantah kerana menyerang orang Islam di Afghanistan, di Palestin, bunuh orang Islam. Bahkan ada negara yang berani membantah bila rakyat negeri dia yang beragama Islam diperlakukan dengan zalim, maka dia buat bantahan. Sebab yang berlaku kepada kerajaan Kanada sebagai contoh. Bila seorang Arab Islam dari Syria yang bersembunyi di Kanada kerana dicari oleh kerajaan Fatimah yang zalim di Syria, maka dia berlindung di Syria beberapa tahun. Tiba-tiba ejen perisikan Amerika tangkap dia dan serah kepada kerajaan Syria, lalu diseksa, dipenjara dan diseksa. Bila dia dapat melepaskan diri dan balik ke Syria, di mana kerajaan Kanada telah membuat bantahan yang keras kerana melakukan kezaliman terhadap rakyat dia. Walaupun orang Islam, rakyat dia, dia bertahan rakyat dia, dan dia telah membuat keputusan untuk beri ganti rugi beberapa juta kepada rakyat yang beragama Islam yang ditangkap oleh orang dan dizalimi oleh negara lain kerana dia sudah jadi rakyat dia. Seperti yang berlaku di Itali sebagai contoh. Seorang imam di sebuah masjid orang Islam di Itali, imam yang berasal dari negeri Mesir, ditangkap oleh CIA, oleh ejen Amerika, dimuat dari kapal terbang, dibawa lari ke Amerika, diseksa di Guantanamo, diseksa, dalam soal siasat itu diseksa, dan didapati dia tidak bersalah. Dia tidak bersalah, kemudian dia hantar balik. Di mana kerajaan Itali telah mengambil tindakan terhadap pegawai-pegawai dia sendiri yang memberi kerjasama kepada CIA kerana menangkap seorang imam, rakyat negeri dia, rakyat Itali. Di antara yang terlibat ialah ketua perisikan tentera kerajaan Itali. Diminta supaya berhenti kerja. Dan beberapa orang pegawai polis diambil tindakan dan dibicarakan di mahkamah dengan beberapa orang Amerika kerana menyebabkan seorang imam, orang Islam, rakyat negeri dia, negeri Itali. Itali ni bukan negeri Islam. Kita ni negeri orang Islam, duduk pecah atas imam. Dan ambil tindakan terhadap atas imam. Ini pelik. Semata-mata kerana pertengkaran politik. Kita parti lain, dia parti lain. Ini dia agama lain. Bukan agama Islam, agama lain. Kristian. Itali ni Kristian. Tapi imam orang Islam dalam negeri dia telah diambil tindakan oleh Amerika dengan cara yang tak betul. Maka disaman di mahkamah, diambil tindakan. Dan pegawai-pegawai dia yang terlibat dalam kerjasama itu diambil tindakan. Inilah tindakan kemanusiaan. Dan di sana ada ahli-ahli parlimen Eropah, ahli-ahli parlimen Kesatuan Eropah yang berucap dalam parlimen dia dan membuat kenyataan mengutuk kerajaan dia kerana memberi kerjasama dengan Amerika menangkap orang-orang Islam dalam negeri dia. Orang Islam ni rakyat negeri, mesti diberi pertolongan. Dan di sana ada undang-undang antarabangsa. Undang-undang antarabangsa termasuk dalam perkara yang diiktiraf oleh dunia. Bila sesuatu rakyat
mendapat perlindungan politik di sebuah negara, maka hendaklah dia beri perlindungan politik, tak boleh diserah kepada negara asal dia. Ini berpandukan kepada Quran. Orang kafir ambil daripada Quran. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa in ahadun minal musyrikin fa'ajirhu wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah thumma ablighu ma'manah. Dan jika sekiranya seorang musyrikin datang minta perlindungan kepada kamu, wahai Muhammad, orang musyrikin ni dia zalimi di negeri dia minta perlindungan di negeri kamu, maka beri perlindungan kepada dia dan perdengarkan kepada dia kalam Allah Ta'ala. Ajak dia masuk Islam. Kalau dia masuk Islam, dia menjadi sebahagian daripada orang Islam. Summa ablighu ma'manah. Kalau dia tak mau masuk Islam, kena hantar dia negeri yang aman kepada dia. Jangan hantar dia negeri nak bunuh dia, negeri nak tangkap. Jangan. Hantar ke negara ketiga yang aman. Ini ayat Quran. Ayat Quran yang diambil oleh orang putih, dan dijadikan undang-undang antarabangsa. Oleh kerana itu, banyak negara-negara Eropah yang memberi perlindungan politik, suaka politik kepada rakyat asing, termasuk pemimpin-pemimpin Islam dari negara Arab. Kalau duduk di negeri dia, kena igak, kena hukum gantung, kena bunuh. Maka berlindung di negeri Eropah, di England, di Jerman, di Perancis. Di mana kerajaan England, kerajaan Jerman, kerajaan Perancis memberi perlindungan kepada dia. Memberi perlindungan dan tak serah kepada kerajaan. Ini kerana mengikuti undang-undang antarabangsa dan undang-undang negara dia. Tapi negeri kita orang Islam sangat sedih, tak memberi perlindungan kepada orang Islam. Pernah berlaku di Malaysia beberapa tahun yang lalu. Seorang pelajar Muslim, pelajar Islam, negro Amerika, yang belajar di UIA, belajar di UIA, lalu dia telah dituduh oleh kerajaan Amerika terlibat dengan kegiatan keganasan. Lalu kerajaan Amerika minta supaya Malaysia serah ke dia. Mari dengan kapal terbang, suruh serah pelajar ni. Kita pun igak serah ke Amerika. Ini satu kerja yang haram, yang sangat berdosa. Patutnya kita mestilah beri perlindungan. Apalagi dia orang Islam pula. Dia orang Islam, saudara kita, mesti beri perlindungan. Kalau takut kat mereka, susuklah dalam pelda mana. Susuklah, kata tak jumpa cari, bukan payah sangat. Tapi tak, ini kerana nak tunjuk baik ke mereka, serah. Ini bukan sahaja Malaysia, termasuk beberapa buah negeri orang Islam. Perangai dia begitu, menyuruh orang Islam ke bermusuh. Sedangkan ada negeri orang Islam yang tak serah orang Islam kepada musuh dia yang nak zalim pada dia. Ini jadi sebalik. Ini suasana yang ada pada ini. Jadi dalam hal ini kita kena melihat, di sana ada orang kafir yang mempunyai sifat yang dendam, yang bermusuh dengan orang Islam. Dan di sana ada negeri kafir yang baik dengan orang Islam, yang memberi perlindungan. Maka kita buat baik saja. Mudah-mudahan dia masuk Islam. Mudah-mudahan dia masuk Islam. Dia nak berdamai, kita berdamai dengan dia. Jadi ayat yang dibaca ni hendaklah dihurai dengan keadaan-keadaan yang munasabah. Bila keadaan menunjukkan dia bermusuh, maka jangan beri kepercayaan kepada orang kafir. Jangan jadikan dia orang dalam. Semua sikap yang ditunjukkan oleh orang-orang Yahudi di Madinah, yang membocorkan rahsia orang Islam, termasuklah yang berusaha untuk menjatuhkan kerajaan Islam. Mereka lah yang berjumpa dengan pemimpin-pemimpin Mekah, supaya pemimpin Mekah berpakat dengan pemimpin musyrikin kafir yang lain, bergabung tubuh pasukan tentera Ahzab serang Madinah. Ini orang Yahudi yang duduk di Madinah. Padahal orang Islam beri perlindungan kepada mereka. Dan Nabi melayan mereka dengan adil, melayan mereka dengan baik. Dan mereka tahu bahawa Muhammad adalah Rasulullah. Mereka tahu. Tapi mereka menunjukkan permusuhan. Yang menunjukkan permusuhan inilah kita tidak boleh memberi kepercayaan kepada mereka. Waddu ma'anitum. Waddu ma'anitum. Artinya, mereka tidak akan berhenti berusaha mendatangkan bencana kepada kamu. Mereka sukakan apa yang menyusahkan kamu. Pok-pok kafir jenis lagu ni, kalau mu susah dia suka sangat. Termasuklah golongan munafik.
Golongan yang berpura-pura Islam tadi. Kalau kamu dalam keadaan kesusahan, mereka suka sangat. Qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Kadang-kadang mereka melahirkan kemarahan terhadap Islam dan orang Islam melalui mulut-mulut mereka. Dan apa yang mereka sembunyi dalam dada mereka, dalam hati mereka lebih dahsyat, lebih besar lagi. Kadang-kadang dia setuju tak setuju dengan Islam. Islam apa kak? Tu mulut dia tu baik. Islam apa kak? Kalau berjalan Islam ni boleh pemda. Ini. Dalam hati dia tak tahulah. Dalam hati dia Tuhan kata lebih lagi. Ini. Jadi hak lagu ni jangan beri kepercayaan. Sama ada mereka di kalangan orang kafir ataupun di kalangan orang munafik yang berpura-pura Islam. Tapi mereka melahirkan dengan lidah mereka tak setuju dengan Islam. Jumpa dengan orang Islam, dia kata dia Islam. Bila kita pergi dekat musuh Islam, dia bersama dengan musuh Islam. Zaman Nabi hari itu, Abu Amir Ar-Rahib buat masjid. Buat masjid yang indah, yang cantik. Boleh pergi semayang dalam masjid itu. Boleh pergi semayang, dan dia laki tu imam. Laki tu imam harus tak baca. Jepuk Nabi pergi semayang dalam masjid itu. Orang munafik buat masjid. Dan masjid tu dia semayang sama. Hari ni dia buat masjid tak semayang. Tu lagi teruk lagi lah. Lagi teruk lagi. Buat masjid saja-saja. Tapi tak semayang. Zaman Nabi itu buat masjid. Tapi tak semayang. Semayang dalam masjid itu. Menunjukkan dia Islam juga. Dalam masa yang sama dia buat main ke Islam. Dia menghina Islam. Dia kata ke Islam macam-macam. Apa yang mereka sembunyi dalam hati mereka lebih besar lagi. Mulut dia kata nak ke Islam. Kadang-kadang tumpik. Tak setuju dengan Islam. Apa yang sembunyi dalam hati lebih besar. Qad bayyana lakumul ayat in kuntum ta'qilun. Sesungguhnya kami jelaskan kepada kamu keterangan-keterangan itu jika kamu mahu memahaminya. Kamu kena faham balik. Allah Ta'ala tunjuk ayat ini kepada kamu supaya kamu berpandu dengannya. Hendaklah berhati-hati, jangan memberi kepercayaan kepada orang kafir yang nyata bermusuh dengan orang Islam dan kepada orang pura-pura Islam, golongan munafik yang juga bermusuh dengan orang Islam. Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullih. Awaslah, berwaspadalah, berjaga-jagalah. Ingatlah, kamu ini adalah orang-orang yang melanggar larangan. Tuhan dah larang, dah dengan jaga-jaga orang macam ni. Tuhan kata, kamu sahaja yang suka, yang percaya kepada mereka. Sedang mereka tidak suka kepada kamu. Dia duduk sayang sangat ke puak-puak ni. Duduk menunjuk kasih sangat ke puak-puak ni. Kerana dia tunjuk baik. Padahal dah ada tanda-tanda jahat dia. Oleh tunjuk baik sikit, maka mampu buat baik lalu ke dia. Menganggap dia baik, lalu kamu kasih. Padahal mereka tidak kasih kepada kamu. Wa tu'minuna bil kitabi kullih. Kamu beriman dengan kitab semuanya. Kamu beriman dengan kitab semuanya. Mereka tak beriman. Kamu beriman dengan Taurat, dengan Zabur, dengan Injil, dengan Suhuf yang diturunkan kepada Nabi-Nabi zaman dulu. Dan memang kita orang Islam wajib beriman dengan semua kitab yang diturunkan kepada Rasul-Rasul. Sebagaimana kita beriman kepada Rasul-Rasul itu sendiri. Termasuk Rasul-Rasul Bani Israel. Walaupun mereka adalah Bani Israel, bangsa Yahudi, mereka adalah Rasul yang dipilih oleh Allah. Seperti Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, dan lain-lain lagi. Mereka adalah daripada bangsa Yahudi. Kita beriman kerana mereka adalah Rasul. Dan beriman juga per kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka. Tetapi puak-puak ahli kitab ni tidak beriman kepada Quran. Quran mereka tolak. Kita percaya pada kitab mereka. Mereka tak percaya pada kitab kita. Ini beza. Wa idza laqukum qalu amanna.
Ini golongan munafik pula. Dan apabila mereka berjumpa dengan kamu, mereka berkata, kami telah beriman. Kami orang beriman juga. Kami ni percaya juga. Kalau Abdullah bin Ubay bukan sekadar beriman, duduk jemaah sama. Jemaah sama tapi sembahyang tipu dalam masjid sekali dengan Nabi. Bila Nabi nampak je muka nak keluar daripada rumah, nak masuk masjid, dia tukang beritahu Rasulullah siapa dah. Sungguhnya, juruhnya. Dia tukang beritahu Rasulullah nak mari dah. Padahal dialah pada yang lawan Islam, yang bermusuh dengan orang Islam. Bila berjumpa dengan orang Islam, qalu amanna. Mereka berkata, kami telah beriman, kami percaya. Wa idza khalau addu alaikumul anamina minal ghaiz. Dan apabila mereka jauh daripada orang Islam, meninggalkan orang Islam, lari bersama dengan puak mereka, berkumpul sesama mereka, mereka menunjukkan marah mereka terhadap orang Islam sehingga gigit jari geram. Ada di antara mereka kekeh jari. Nak kekeh orang Islam, takut kekeh jari dia sendiri. Menunjukkan marahnya dia kepada orang Islam. Tuhan kata, qul, katakanlah wahai Muhammad SAW, mutu bi ghaizikum, matilah kamu bersama dengan kemarahan kamu itu. Mapuhlah kamu, maknanya mapuhlah kamu bersama dengan marah kamu terhadap Islam. Dia mapuh dalam keadaan marah terhadap Islam ini. Matilah kamu. Innallaha alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam isi hati, isi dada seseorang. Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam fikiran seseorang, yang ada dalam perasaan, yang ada dalam hati, perasaan hati seseorang. Diketahui oleh Allah Ta'ala. Dasar susuklah, dasar nak sembunyilah. Allah Ta'ala tahu semua. Oleh kerana itu kita mestilah menunjukkan ikhlas, beriman kita kepada Allah, percaya kepada Islam. Dalam masa yang sama, kita jangan bimbang dengan kejahatan orang kafir, kejahatan orang munafik. Allah Ta'ala akan memelihara Islam ini, dan Allah Ta'ala akan tetap mempertahankan Islam ini. Orang munafik, musuh-musuh Islam, gagal menghapuskan agama Islam. Kita kena percaya, kita kena yakin. Walau macam mana pun, dalam masa yang sama, kita kena beringat, kena berjaga-jaga dalam menghadapi golongan kufar dan golongan munafik ini. In tamsaskum hasanatun kasu'um, wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Kalau kamu beroleh kebaikan, kemakmuran dan kemenangan, maka yang demikian menyakitkan hati mereka. Dan jika kamu ditimpa bencana, mereka bergembira dengannya. Ini keadaan mereka. Keadaan mereka duduk tengah antara. Dengan orang Islam pun duduk, dengan orang kafir pun duduk. Duduk atas pagar. Duduk atas pagar. Tengok, belah dia mana rupu banyak. Nampak dalam pagar banyak rupu, jung terjun dalam pagar. Nampak rupu luar pagar banyak, jung terjun. Tengok kalau dia mana banyak benda. Dia mana banyak memberi kesenangan. Ini ialah perangai golongan munafik. Bila mereka melihat Nabi dan sahabat-sahabatnya berada dalam keadaan kemenangan, maka mereka lah yang bersungguh menyatakan bahawa mereka bersama dengan Rasulullah. Cumanya tak boleh nak tinggal nak buat mana. Tak boleh nak tinggal pasal ada tak boleh nak tinggal. Saya kalau tidak saya pergi juga. Saya nak kerja sungguh ni. Tapi nak buat mana tak nak buat, ada halangan sikit. Ini nipu mereka. Ini di zaman Nabi SAW. Ada hal-hal yang seperti ini. Bila mereka melihat orang Islam dalam keadaan menang, mereka mengatakan, aku bersama dengan kamu. Bila mereka melihat orang Islam dalam keadaan susah, aku kata dah, padam muka. Aku kata dah, punya padam muka pula. Mujur tak mampu. Mampu pun baik. Ini perangai golongan munafiqin di zaman Nabi SAW. Dan Al-Quran adalah kitab mukjizat, kitab yang hidup, yang ajarannya berpanjangan sehingga hari kiamat. Bila kita baca Quran ini, walaupun dia menceritakan
peristiwa yang berlaku di zaman Nabi SAW, tetapi peristiwa itu berulang dan akan berpanjangan, termasuk di zaman kita dan di zaman yang akan datang. Kalau zaman Nabi ada orang yang macam ni, zaman kita pun ada juga orang yang macam ni. Orang yang mencari kesempatan bila melihat Islam dalam keadaan baik, dalam keadaan menang, maka dia bersungguh-sungguh bersama dengan Islam. Bila dia melihat Islam dalam keadaan tenang, dalam keadaan ditekan, ditindas, maka dia melarikan diri daripada Islam. Allah Ta'ala mendegahkan golongan ini kepada kita supaya kita faham, supaya kita mengerti. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Dan jika sekiranya kamu bersabar dan bertakwa, segala tipu daya mereka tidak memberi mudarat sedikitpun kepada kamu. Bersabarlah kamu dalam menghadapi golongan yang seperti ini. Allah Ta'ala menyuruh Nabi bersabar. Di antaranya, Nabi tak mengambil tindakan membunuh orang-orang munafik. Abdullah bin Ubay yang menjadi pemimpin munafik itu, bila turun ayat Quran mendegahkan berkenaan dengan pegangan Abdullah bin Ubay, cuma tak sebut Abdullah je. Tak sebut Abdullah bin Ubay. Ayat tu turun berkenaan dengan dia. Bila ayat tu dibaca, maka dialah, orang tahu dialah. Bila tahu dialah anak dia yang beriman, sebenar-benar beriman, iaitulah Abdullah bin Ubay. Anak dia nama Abdullah juga. Menghadap Nabi SAW, ya Rasulullah, izinkan saya pancung leher ayah saya dan saya bawa kepala itu menghadap pada Rasulullah. Rasulullah kata jangan. Jangan, kata Rasulullah kata jangan buat begitu. Dan banyak sahabat-sahabat minta izin. Rasulullah kata jangan, biarkan. Kerana ada riwayat mengatakan, oleh kerana mereka ni datang ke masjid, kalau Nabi bertindak akan jadi fitnah, mengatakan Muhammad bunuh sahabat-sahabat dia. Muhammad bunuh orang yang bersama dengan dia. Orang yang bersama dengan dia mari masjid pun, Muhammad bertindak juga terhadapnya. Di mana fitnahnya lebih besar. Maka Allah Ta'ala menyuruh Nabi bersabar. Dan Nabi bersabar. Dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Menunaikan perintah Allah, meninggalkan larangannya dengan bersungguh. Sekiranya kamu bersabar, kamu bertakwa, mereka tak boleh beri apa-apa mudarat terhadap kamu sedikit pun. Tak apalah. Mereka tak boleh merasih pun terhadap kamu. Allah Ta'ala tetap akan memelihara kamu, akan mempertahankan kamu, akan menjaga kamu. Dan memang terbukti ada di kalangan orang munafik ini yang sedar dan insaf, lalu bertaubat kepada Allah Ta'ala dengan taubat yang nasuha, dengan taubat yang sungguh-sungguh. Taubat nasuha, taubat yang sebenarnya. Oleh kerana itulah, kerana mengikut arahan Allah Ta'ala ni, maka Nabi pun tak beritahu siapa dia orang munafik ni. Nabi kata yang tahu orang munafik ni Hudzaifah. Aku beritahu ke Hudzaifah, ke orang lain aku tak beritahu. Lalu Sayyidina Umar pun tengok, bila ada orang mati, Hudzaifah pergi sembahyang ke tak. Kalau Hudzaifah pergi sembahyang, baru Sayyidina Umar pergi sembahyang. Kalau Hudzaifah tak sembahyang, munafik lagi, Sayyidina Umar tak pergi sembahyang. Dan Sayyidina Umar tanya Hudzaifah, nama aku ada tak dalam senarai? Dia tak tanya nama orang lain. Nak saya tak tanya, takut nama dia. Takut dia termasuk sama dengan munafik. Ini sifat yang ditunjuk oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Inna Allah bima ya'maluna muhit. Sesungguhnya Allah meliputi pengetahuannya akan apa yang mereka lakukan. Allah Ta'ala tahu segala-gala apa yang mereka lakukan. Termasuklah dalam cerita yang disebut dalam surah Taubah yang terkenal, bila Nabi nak menghadapi Rom, kuasa besar dunia, Abu Amir Ar-Rahib buat masjid Dirar untuk menangguhkan perjalanan Nabi SAW. Dia buatnya masjid dengan baik, dilantiknya qari yang sedap baca Quran. Yang qari ini tak tahu kala jadi tok imam.
Jadi Syekh Ahmad Qadi ini bukan munafik, dia beriman sungguh. Lalu menghadap Nabi, ya Rasulullah, mari sembahyang ke masjid kami. Tujuan nak melamatkan Nabi pergi ke Tabuk. Kerana pergi rasmi masjid dia. Nabi kata tak boleh, aku sibuk sekarang ni. Aku sibuk, aku tak boleh pergi kerana sibuk. Nak pergi ke Tabuk. Mereka pujuk mari Rasulullah. Rasulullah kata tak boleh, aku sibuk. Akhir Rasulullah tak pergi ke masjid Hira. Terus pergi ke Tabuk. Dalam perjalanan balik ke Tabuk, Allah Ta'ala menurunkan ayat. Mendedahkan Abu Amir Ar-Rahib dan rakan-rakannya. Lalu masjid Hira dirobohkan. Abu Amir Ar-Rahib diburu. Diburu. Dan Allah Ta'ala menyelamatkan Islam. Menyelamatkan agama Islam. Islam tidak hancur dengan sebab orang munafik. Dan kita akan baca ayat-ayat selepas ini yang menceritakan peperangan Uhud. Apabila Abdullah bin Ubay dan rakan-rakannya cuba nak memecahkan saf orang Islam dalam perang Uhud. Tapi Allah Ta'ala tetap memelihara agama Islam. Wallahu a'lam.